And it doesn't make sense, you know why? Saya nak bagi tahu pendengar penjelasan yang paling mudah saja. Hampir 80% daripada operating expenditure kita adalah lock-in item tau. Gaji. Macam mana gaji boleh songlap? It doesn't make sense. Gaji cikgu je. 80% of our operating expenditure is emolument. Assalamualaikum. Kembali ke episod Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan dan saya KJ. Dan Syaril, saya dengar episod ni adalah episod yang agak serious. Berat heavy sikit stuff. Heavy stuff, heavy topics. So disclaimer lah. Disclaimer kepada pendengar. Hari ini adalah berat ataupun episod kali ini berat. Kita akan cakap berkenaan dengan dasar perdagangan tenaga boleh baharu. Is that right? Renewable energy. Tenaga boleh diperbaharui. Okay. Renewable energy. Dan juga kita akan bincang berkenaan dengan apa lagi? Tentang dakwaan bahawa kita dah rugi, negara dah rugi 4.6 trilion. 4.5 trilion. 0.5 trilion. Selama 20. Kenyataan Datuk Seri Anwar. Kenyataan sebenarnya kenyataan daripada Emir Research. Emir Research keluarkan satu kajian dan dilaporkan media, dan Datuk Seri Anwar PMX menyambut, mengatakan dia akan arahkan agensi-agensi berkaitan untuk menyiasat macam mana kita boleh hilang 4.5 trilion Emir ringgit. Research ni Datuk Dr. Rais lah. Rais Hussein. Kawan saya. Kawan Liverpool fan. I see. Liverpool fan. For what it's worth lah. Which is worth nothing lah really. Right. Okay, we'll talk about that later. Cuma KJ ada feedback yang kita terlepas sikit, kita mungkin silap sikit 2 episod yang sudah. Apabila 5G. Kita bincang tentang 5G, kita ada bagi komen, kita bagi pandangan kita bahawa kita risau tentang keputusan untuk reverse keputusan asal supaya ada hanya satu rangkaian borong tunggal, single wholesale network untuk infra 5G, dan kita katakan digantikan oleh dual wholesale network. Rupa-rupanya tidak, KJ. Rupanya digantikan oleh second network. Apa beza tu? Second network dengan dual wholesale network yang kita ingat dulu. Rupanya tidak. Perbezaannya adalah kalau dual network, maknanya dia jadi macam 4G dulu. Ataupun mungkin lebih. Kalau 4G dulu ada 4 MNO. Ada 4 network operator. Kalau dual network ni, dia ada 2 je. Ada 2 saja dalam rangkaian. Dalam bahasa ekonomi dia jadi duopoli lah. Jadi yang bising tak suka DNB sebab jadi monopoli kerajaan yang dimiliki oleh kerajaan, sekarang ni menjadi duopoli, private duopoli yang akan mungkin dikuasai oleh, because the other news yang kita baca adalah mungkin kerajaan terpaksa ataupun akan jual DNB kepada MNO. Dan that's going to be the first network, then the second network is the second one lah. Also private sector. Private sector. So private sector, telco akan memiliki kedua-dua network. So kenapa benda ni penting kepada anda? Mungkin price will likely go up kalau dia jadi macam 4G. Maknanya tidak serendah seperti mana dijanjikan oleh DNB. Correct. Dia akan jadi lebih mahal. Dan DNB daripada menjadi sebuah syarikat entiti korporat kerajaan yang boleh membawa keuntungan kepada kerajaan, mungkin terpaksa dijual pada kadar yang lebih rendah, dan kerajaan tak jadi viable lagi untuk kerajaan pegang DNB. Why tak jadi viable? Dengar balik 2 episod lepas yang mana kita bagi pandangan dan analisa kita. Sebab keputusan neither here nor there lah. Keputusan yang agak tak bagus, dan Syaril telah memberitahu bahawa ada ralat sikit bahawa it's not even a second wholesale network, it's actually just a second network. So it's a duopoly. So yang mana what do they call it? Menahan impress kumpulan apa? Menahan diri dari impress yang kata pecahkan monopoli. Inilah, you get a private duopoly because of this short-sighted decision. So today, because kita bukan nak mengkritik keputusan kerajaan saja, ada keputusan kerajaan yang sebenarnya bagus. Ada keputusan yang sangat bagus. Tapi Syaril, saya rasa sebuah missed opportunity. Sebab saya nampak orang tak tahu pasal benda ni. Orang tak tahu pasal benda ni. Nanti kita akan kupas keputusan ni
siapa yang telah buat keputusan ni ataupun menteri mana yang telah mengumumkan keputusan ni. Tetapi saya nak sebut bahawa they missed the opportunity. Sebenarnya benda ni sepatutnya diwar-warkan dan dijelaskan kenapa benda ni bagus untuk negara kita. Ya, sebab senang untuk spin kalau tak dijelaskan. Dan saya nampak penjelasan agak kurang sikit. Okay. Anyway, ini adalah keputusan yang telah pun dibuat oleh Kementerian Nik Nazmi, saudara Nik Nazmi, iaitu Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun NRECC, dan juga Menteri Ekonomi, Kementerian Ekonomi, untuk membenarkan. Dia sebenarnya pengumuman ni adalah pengumuman yang agak panjang lebar tentang hala tuju pembangunan tenaga boleh baharu, tetapi salah satu daripada perkembangan adalah untuk membenarkan ekspor tenaga boleh baru, untuk ekspor tenaga boleh baru kepada negara-negara lain. Okay, so mungkin Syahril nak explain sikit. So I know you've been following. Saya tahu Syahril mengikuti isu perdagangan tenaga boleh baru ini dengan teliti. Syahril boleh memberi penjelasan sikit kepada pendengar dan bagi tahu kepada pendengar kenapa benda ni penting untuk kita. Dan selepas itu mungkin saya akan memberi ulasan sebagai ahli Jemaah Menteri yang lepas yang telah buat keputusan untuk tidak benarkan supaya tenaga boleh baru ni boleh dieksport. Ya, sebenarnya keputusan ini diumumkan dalam satu joint PC lah, sidang akhbar 2 orang, iaitu Yang Berhormat Nik Nazmi dan juga Yang Berhormat Rafizi Ramli. Tak silap saya di rumah terbuka Nik Nazmi lah yang KJ saya pergi tu. So sebelum tu dia buat PC together, dan diumumkan macam KJ dah jelaskan bahawa ini adalah satu lagi reversal ataupun keputusan yang kontra dengan keputusan kabinet sebelum ini, iaitu kalau sebelum ini tidak dibenarkan tenaga boleh diperbaharui, tenaga solar, terutamanya solar lah, untuk dieksport, diperdagangkan, dieksport kepada orang lain, kepada Singapura misalnya. Kali ini, sekarang ini kabinet telah pun buat keputusan dan dipimpin keputusan ini, dimiliki keputusan ini oleh Kementerian NRECC ataupun Kementerian Sumber Asli, Tenaga Boleh Diperbaharui dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi lah. Benda ni sebenarnya kita dah bincang dalam episod awal dan KJ sendiri on the record mengatakan sebenarnya KJ tak bersetuju dengan keputusan asal, dan KJ tidak surprise ataupun tidak marahlah dengan tidak ada masalah dengan keputusan ini. Tetapi untuk penjelasan kepada pendengar-pendengar, maksudnya simple je. Maksudnya sekarang ini tak boleh ekspor, dan sebelum ini tak boleh ekspor, sekarang ini dah diizinkan kalau sesiapa sahaja yang, bukan sesiapa sajalah, kalau Malaysia mewujudkan ataupun ada solar farm, ada solar power plant, akan membolehkan tenaga itu diekspor kepada negara lain. Maknanya kalau antaranya negara Singapura lah. Mungkin kalau kita tengok dari segi geostrategik dia, Singapura tak banyak tanah. Yes. So dia memang perlukan negara yang banyak tanah, yang paling dekat Malaysia lah. Jadi ini satu contoh sebelum kita masuk kepada pengisian polisi ini. Sebenarnya ini satu contoh kenapa bagi saya lah, Nik Nazmi dan kementerian ni antara kementerian yang paling perform. Sebab kita kritik KJ dalam episod lepas ataupun 2-3 episod yang sudah, apa yang dikatakan adalah matlamat dasar dan juga tindakan itu kadang-kadang tak selari. Kita pernah komen dalam episod-episod dulu. Ini adalah contoh keputusan ataupun contoh kementerian yang ada satu dasar yang jelas dan backup dengan actual actions dan policy yang ke arah matlamat itu. Bukan saja itu, tapi dia create excitement tau. Sebab ramai yang sekarang ni akan mula fikirkan, okay, I'm going to invest in renewable energy. Betul. Sebab kerajaan akan benarkan ekspor. Correct. Ini yang business community mengharapkan. Menunggu. Sebab selama 6 bulan, not much is happening. Not much. Kalau tanya business community sekarang ni, nothing. Yes. Nothing. So this is clear policy, good decision. Correct. Dan ada dia punya impact kepada investment. Impact. Apa impact dia macam KJ dah gambarkan, ia juga akan merancakkan industri industri solar dan juga pelaburan-pelaburan berkenaan itu
construction industry juga, mereka yang akan excited melihat bahawa ini barangkali akan memperbanyakkan projek-projek solar dan tenaga boleh diperbarui dalam masa yang terdekat ini. Ia juga sebahagian daripada perancangan yang dah dikatakan berkali-kali oleh Nick Nazmi dan Rafizi. Saya nampak diorang dua ni macam tag team lah dalam hal ni, dalam politik. No, I think Rafizi gets it sebab dia jaga perancangan ekonomi. Dia tahu growth in investment akan datang daripada green tech. Sure. So that's why it's important to him. I think that explains part of it, tapi mungkin ada keserasian antara mereka berdua dalam hal ini. Sama tim politik. Mungkin juga. Dan saya nak tekankan untuk pendengar, sebab macam KJ kata, mungkin berita ni tak berapa hangat ataupun tak berapa di publicize kan. Ada juga action lain lah, tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan selari dengan matlamat untuk memastikan tenaga diperbaharui itu lebih banyak dalam Malaysia dalam masa mendatang dan juga merancangkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor tersebut. Contohnya Nick Nazmi telah pun mengumumkan ada peningkatan kuota dalam beberapa program-program tenaga diperbaharui. Ini tak ada kena dengan ekspor, ini cerita lain. Contoh, untuk penjelasan pendengar dengan mudah, ada dua program besar lah. Satu namanya Net Energy Metering, NEM, di mana boleh letak rooftop solar. Maknanya letak solar dekat bumbung dan boleh mengurangkan bil elektrik dalam bangunan itu. Itu NEM secara ringkas. Keduanya adalah CGPPA, Corporate Green Power Purchase Agreement, di mana kalau kita sebuah enterprise ataupun sebuah industri, sebuah syarikat yang memerlukan, especially export industries ni, especially syarikat-syarikat asing yang bertapak di Malaysia, yang mahu menggunakan ataupun mahu menunjukkan bahawa dia menggunakan tenaga hijau, tenaga boleh diperbarui, dia boleh sign PPA, CGPPA ni dengan power producer lah, yang mana dia lain daripada sign terus ataupun ambil terus daripada TNB. Dia ada sign bersama dengan, dia tanda tangani perjanjian bersama dengan power producer. Itu salah satu program, dua program yang saya jelaskan tadi. Jadi Nick Nazmi telah menambahkan kuota, berapa banyak megawatt yang boleh digunakan untuk dua program ni. Sekali lagi merancangkan soal renewable energy. Ada komitmen perbelanjaan kerajaan, contohnya 50 juta untuk bangunan kerajaan pasang rooftop solar untuk tahun ini sahaja. Sudah ada perincian bahawa akan mengambil 637 bilion menjelang 2050 untuk mencapai matlamat memastikan bahawa power mix kita, energy mix kita, power generation mix kita akan mencapai 70% renewable energy menjelang 2050. Ini lebih tinggi daripada matlamat asal. Jadi maknanya matlamatnya jelas. Perancangan ke arah matlamat itu semakin lama pun semakin ada butiran dan perincian. Ini yang kita gemar lah. Yang kita gemar. But let me ask you, saya nak tanya soalan sikit. Saya rasa semua pengumuman dan keputusan semua tu saya nampak ke arah yang bagus lah. Cuma nak percepatkan benda ni, adakah cara untuk kita percepatkan tanpa kerajaan tanggung pembayaran yang terlalu tinggi? And I'll explain that. Now kita punya reserve margin sangat tinggi, dalam 50%. Maksudnya margin ni tenaga yang ada, yang reserve 50% lebih daripada apa yang kita perlukan. Dan sebahagian daripada tenaga tu datang daripada jana kuasa yang not renewable lah, ataupun coal. Coal gas. Dan kita terpaksa gunakan sehingga kita tamat perjanjian. Sebenarnya KJ, ni peluang untuk saya mengharapkan dalam melihat Nick Nazmi perform dalam hal ni, saya nak tanya, di close kejap saya nak tanya, boleh tak dengan aspirasi dan cita-cita Nick Nazmi ni, boleh tak kita awalkan penamatan sistem jana kuasa arang batu without it costing an arm and leg? Is it possible? I think policy wise, kalau kita boleh bincang secara ringkas di sini, is there any way untuk compensate? Compensate tu berapa? Sebab untuk makluman pendengar, syarikat jana kuasa tenaga ni dia ada perjanjian dengan kita, PPA. Yes, PPA. Dan retire the PPAs early by giving them solar work, maybe sebab kalau kita tak ambil pun kita kena bayar. Some of the original PPA lah, first generation. So we need to deep dive. I've not deep dive into it. Tapi kita kena tengok sama ada kita dapat retire some of the PPAs
earlier. Yeah, I think retire the PPAs earlier conceptually sama juga, we haven't seen the numbers. But is there anyway, persoalannya nak lontarkan di sini, ada tak cara untuk kita compensate, bukan dengan bagi cash pada mereka sebab tentu that cost so much upfront, tapi mungkin ada cara untuk dengan kehebatan PMX yang ramai orang menahan diri dari impress, ada tak cara untuk dia meyakinkan power producer, penjana kuasa yang dah sign PPA ni, cakap okay, katakanlah PPA you patut tamat 2040, tapi I nak tamatkan 2030, untuk ganti you, I pastikan you dapat projek solar. Something like that, right? So conceptually ada tak cara untuk adjust lah perkara ini dengan ke arah kebaikan. Jadi itu salah satu perkara yang boleh kita lontarkan, mungkin kementerian boleh fikir, sebab itu akan menjadi satu pencapaian yang hebat untuk Ni Nazmi. Kalau dia boleh jadi kita boleh jadi antara negara di rantau ini yang ahead of schedule. We retire coal fired power plant. Sebelum ni kita bangga, kita dah umumkan kita berhentikan projek arang batu untuk masa depan. Tak, ini kita nak lebih hebat lagi, kita tamatkan lebih awal yang sedia ada. Jadi itu perkara yang baik. Jadi ekspor ni mungkin lupa kita nak jelaskan KJ untuk pendengar-pendengar. Jadi kenapa ekspor ni bagus, kita dah terangkan. Dia akan menarik pelaburan dan sebagainya. Kenapa dia menarik pelaburan? Kenapa orang minat nak ekspor? Benda ni mungkin ada yang tertanya. Simple je. Jawapannya adalah harga. Harga kita jual elektrik dekat Malaysia ni, kita panggil kilowatt hour lah dia punya unit kan, bergantung pada PPA, bergantung kepada satu konsep yang nama system marginal price. Tak perlu kita terang kat sini, tapi lebih kurang 25 sen 35 sen per kilowatt hour di Malaysia. Saya baca tadi KJ, di Singapura untuk satu unit elektrik yang sama boleh mencecah RM1 kadang-kadang lebih. Jadi 3-4 times more expensive. Jadi bayangkan kalau kita adalah power producer, kita jual kat Malaysia 25 cents, 35 cents, and again depends, tapi agak-agak macam tu. Kita jual kat Singapura lebih RM1. So that is why people are excited untuk membolehkan ekspor. Dengan penjelasan ini saja KJ, mungkin mula dah orang fikir, apa yang negatif? Mungkin kritikan-kritikan yang akan datang yang perlu dijawab oleh kementerian, dan kita boleh tolong jawab di sini, adalah mungkin orang akan kata, kalau dah boleh ekspor ke Singapura, buat apa pelabur-pelabur nak buka kilang kat sini? Kalau dia boleh beli renewable energy di Singapura, dan Singapura boleh import dari Malaysia, baik dibuka dekat Singapura. Okay, itu satu benda yang kita kementerian kena jawab. Rafizi kena explain kenapa dari segi balance dia better for us. Keduanya adalah, adakah ini akan menyebabkan keperluan tenaga hijau di Malaysia tidak diutamakan? Maknanya mungkin ada orang akan cakap, kalau boleh ekspor lebih mahal di Singapura, semua akan hantar Singapura. Yang kat Malaysia ni tapi reserve margin kita tinggi. That's the point yang kita sebutkan tadi. Kalau kita dapat accelerate transisi ataupun peralihan kepada renewable energy, saya rasa tidak menjadi masalah. Tapi sekarang ni kita punya reserve margin daripada stesen jana kuasa coal ataupun arang batu, daripada gas dan sebagainya, masih banyak lagi. Banyak kita punya extra. Jadi tak ada masalah. So that's why tidak ada masalah sekarang ni. And even if dalam industri Malaysia mahukan tenaga boleh diperbaharui, itu akan diutamakan, saya yakin. Yes. Kita bukannya nak ekspor semua. Correct. Bukan everything will be exported. But of course, ini adalah perkara-perkara yang perlu diperjelaskan di samping perkara-perkara dan persoalan lain KJ. Misalnya, siapa yang boleh ekspor? Adakah anybody can export? Siapa yang akan diberi lesen ataupun kebenaran untuk ekspor? Adakah private sector? Adakah TNB? Sebab perlu diingat, yang ada interconnection antara Malaysia dengan Singapura, adakah kapasiti dia cukup? Saya dipahamkan ataupun saya ingat waktu saya tanya TNB waktu pernah jadi pengarah bahagian ekonomi, our interconnection capacity adalah 300 megawatt. I think lah, I could be wrong. To Singapore. So it's not that much. Not that much. So who's going to build the Who's going to build that? Kalau TNB yang kena invest, mesti TNB nak kena compensate kan? Is TNB going to be the one to export? But mungkin ada model, mungkin Rafizi telah fikirkan benda ni, untuk menjana pelaburan. So siapa yang dapat concession untuk ekspor, dia kena bina transmission. Dan ini ada mungkin kesan kepada perundangan. Sebab sekarang ni, tak silap saya, perundangan adalah transmission adalah hak mutlak TNB saja. So tak apa, kita undang-undang ni boleh di ni. Cuma dalam hal ini, sebelum Syaril, saya nak sebab this is sangat-sangat high level lah. Kalau orang
sepintas lalu tengok keluar sekejap kali ni mungkin tak tangkap. So saya nak mudahkan sikit cerita dia tentang nak jual pasal Singapore ni. Nak ceritakan betapa bagusnya benda ni. Dulu kita ada perjanjian dengan Singapore jual air pada berapa sen saja. Dan kita stuck dengan perjanjian tu selama 100 tahun. Kali ni kita jual RE dengan harga best, tinggi. Ada arbitrage, ada perbezaan harga antara Malaysia dan Singapore. So it's good. I mean itu dengan mudah, bahasa yang mudah lah. Betul. Kalau dulu kita dapat pretty raw deal for raw water, now we have a really good deal. Sebab macam kita jelaskan, kos dekat sini rendah dan kita boleh jual pada harga yang tinggi. Tapi ini yang saya nak sebut KJ adalah siapa yang akan dibenarkan, dan pilihan siapa yang dibenarkan tu penting, dan barangkali ini juga tugasan Suruhanjaya Tenaga untuk di bawah kementerian. Dan di sini keputusan ni penting sebab kita lihat juga KJ ada beberapa perkara yang dibuat mutakhir ini, bukan ST sekarang lah tapi sebelum-sebelum ini. Misalnya LSS 4. LSS ni adalah cerita sikit LSS tu apa? LSS large scale solar lah. Maknanya solar farm. ST ataupun kementerian NRCC ni sebelum ni dinamakan KETSA, dia bagilah dia award, dia kira tender lah kepada mereka yang menang large scale solar ni, untuk diberikan kuota. Okey, kamu dapat sekian-sekian megawatt, kamu bina sistem ataupun solar farm sekian-sekian capacity. Dan penganugerahan tender-tender pada pemenang-pemenang ni lah, pemenang-pemenang large scale solar 4 ni adalah projek keempat LSS ini. Pada 2021 kita baca sudah ada terpaksa di extend selama 4 tahun. Maknanya patut dijanjikan siap pada sekian-sekian tahun, tak dapat nak siapkan. Tak dapat nak siapkan. Sebab apa? Sebab mungkin tidak diuruskan dengan baik. Tidak diuruskan proses tender dan penganugerahan itu tidak tepat, dengan harga yang mungkin tak praktikal. Jadi kita harap untuk penganugerahan apa-apalah selepas ini untuk ekspor, untuk ekspor ni jangan ada isu ni lagi lah. Sebab kita punya pasaran ni, ini adalah pasaran Singapura, dan kita nak tarik pelabur, kita nak ada keyakinan bahawa proses itu bukan hanya telus tetapi efektif dan boleh mencapai matlamat pada masa yang tepat. Because this is one of the, macam saya katakan lagi, this is probably the only concrete announcement so far daripada kerajaan ni in terms of investment, in terms of business opportunities. The rest is good stuff, good sound bites like tata kelola, dan juga memerangi rasuah. Lepas ni kita akan bincang soal tata kelola pas break nanti. Yes, tetapi ini macam KJ kata dan saya kata, memang satu kementerian yang agak aktif lah dalam hal memperincikan dasar-dasar. Kita mengharapkan kementerian-kementerian lain pun adalah program macam ni. Ada pengumuman macam ni, nampak kita boleh baca pembutirannya, boleh nampak visi dia, nampak matlamat dia. Dia kena buat sekarang. Tak ada kerajaan yang masuk tahun ketiga yang berani buat. Yes. Sebab bila dah masuk tahun ketiga, kerajaan akan fikir apa? Election. You only have 2.5 years. And more than half a year is gone already. For this government. So nak tunggu sampai lepas pilihan raya negeri ni, tup-tup dah sampai bulan November, 1 year is gone. You only have 1.5 years. Jadi ini mungkin pendengar tak tahu dia punya pressure sebagai sebuah kerajaan dan timing sebuah kerajaan. Dia nak buat macam kita tengok GST dibuat before year 3. Itu pun susah nak explain, susah nak explain. So bila dah sampai tahun halfway mark, 2.5 years, sebab tu kita rasa memang penting dia buat keputusan-keputusan tough ini awal penggal, dan juga mempunyai visi ekonomi. Kalau dua-dua tu tak buat, then I think public will start questioning soon. Kalau soon. Nak selaraskan subsidi tapi belum lagi umumkan pelaburan-pelaburan seperti mana yang Nik Nazmi dan Rafizi telah umumkan, ini baru satu. Tahniah kepada mereka berdua. Susah. Susah. Okay. Alright, kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Kita akan bincang dalam segmen kedua ni kenyataan yang hangat yang telah pun dibuat oleh PMX sewaktu Majlis Rumah Terbuka di Dataran Merdeka KL, kalau tak silap saya, di mana Perdana Menteri kita telah memberi arahan kepada agensi-agensi kerajaan seperti SPRM, Kementerian Kewangan, Kastam, LHDN dan sebagainya, untuk membuat siasatan
siasatan terhadap satu jumlah wang yang sangat besar, 4.5 trilion ringgit kalau tak silap saya. Bukan bilion, bilion itu 1,000 juta. 1,000 juta. Bilion. Bilion 1,000 juta. So ini 1,000 bilion. Yes. Untuk konteks kepada pendengar, kita punya bajet setiap tahun sekarang ni about 300 billion. Yes, 300 350. billion. Yeah. Bajet, maknanya duit yang kerajaan nak belanjakan setiap tahun ni adalah 300 bilion. Yeah. Ya, lebih kurang 300 bilion ya. Ni 4.5 trilion. Bermakna yang dalam bentuk ketirisan dan rasuah. Yeah. Yang telah pun tiris sejak tahun 1997 sehingga tahun lepas. Yeah. Saya tak tahu Yang Amat Berhormat dapat angka ni daripada mana, dia petik angka ni daripada mana? Yang Amat Berhormat PMX tidak petik ni dari langit. Oh, ada rujukan. Ada rujukan. Liverpool. Liverpool fan tersebut, Emir Research, Datuk Dr. Rais Hussein. Dr. Rais Hussein mengeluarkan kajian dia lah. Kajian dia macam KJ kata 4.5 trilion yang hilang melalui rasuah dan ketirisan semenjak 97. Ya. Persoalan pertama, kenapa dia pilih 1997? Adakah dia memang nak bagi... Sebab sebelum 97 tidak ada ketirisan. Oh, okey. Sebab zaman Tun Mahathir tidak ada ketirisan. Okey. Tun Mahathir bersih. Sebab sebelum 97 masih Tun Mahathir lagi. Tun Mahathir Perdana Menteri. 97 masih Tun Mahathir Perdana Menteri. So makna apa yang PMX sebut adalah zaman Tun Mahathir yang pertama, no corruption. But 97 dah start kira dah. 1997 dah start kira kononnya ada rasuah daripada 1997. Yalah, tapi apa yang juga Anwar mengakui adalah sebelum 97 tak ada corruption. Mahathir clean. I see. Contradict dengan apa yang disebut pasal Mahathir juga. Menarik kan? Menarik. Of course kita tahulah dia pilih 97 tu sebab 98 dia dah tak ada. Dia tak ada dalam kerajaan. Dia diaibkan dan dizalimi. Ya. Okey, tak apa. Itu kenyataan dan kajian daripada Dr. Rai. Tapi come on lah. Bagi saya KJ, let's straight to the point lah. Biasanya saya yang careful sikit kan. But these numbers don't make sense. Dan tolong jangan salah faham. Bukannya kita kata kita nak memperkecilkan rasuah. No. Tidak. Tapi let's look at it very easily mathematically. Sebelum kita jangan anggap kami perli tata kelola. I think it's good. Kita perli matematik dia. Yeah. But the maths is wrong. It's wrong. I mean, like KJ said, today, perbelanjaan bajet 350 bilion lah. 97 lagi kecil kan. Kalau 4.5 trilion sepanjang 26 tahun daripada 1997 sampai 2022, bermakna secara puratanya 173 bilion setiap tahun yang hilang. Takkanlah daripada 300 bilion 173 bilion hilang. Even that doesn't make sense already. Right? So itu dah satu. Kemudian bila saya baca macam tu, saya kira macam it doesn't make sense. You say more than half of the government budget is gone. Saya buka lah laporan tu. Saya nak tengok macam mana Dr. Rais dengan geng dia. Because kalau kita ikut calculation, then you're right. Kalau budget is 300 billion, ada tahun di mana setengah daripada tu telah pun dicuri. And it doesn't make sense. You know why? Saya nak bagi tahu pendengar penjelasan yang paling mudah saja. Hampir 80% daripada operating expenditure kita adalah lock-in item tau. Gaji. Macam mana gaji boleh songlap? It doesn't make sense. Gaji cikgu je. 80% of our operating expenditure is emolument. Pencen, lock-in items, bayar sewa, rental charges dan sebagainya, 80%. So where you get the figure from? Macam mana you boleh dapat angka ni? Itu asal Liverpool fan. Maybe that's why he supports Liverpool. Mungkin dia masih calculation dia ingat Liverpool boleh menang tahun ni kot. Kemudian KJ, tak apa. Lepas tu saya tengok mungkin saya silap. So saya buka lah report tu nak baca kan. Kita bukan jenis nak baca headline je. Kita baca report tu. Tengok apa metodologinya. Rupa-rupanya KJ, dia tak pakai bajet. Dia pakai KDNK. Dia tengok GDP kita berapa, kemudian dia letak berapa peratus yang hilang. Dia main letak je lah. Kalau saya tengok kat sini, dia pakai dua method. Method pertama dia 1997, dia kata loss due to corruption 2% of GDP. 2% sampai 2010 2%, masuk 2017 10%, masuk 2018 12%, masuk 2019 zaman Pakatan Harapan 16%, 2020 20%.
So that calculation yang dia pakai PM guna ni mengakui juga waktu Pakatan Harapan, walaupun Mahathir Perdana Menteri, tapi Datuk Seri Wan Azizah yang menjadi timbalan Perdana Menteri, juga berlaku ketirisan sebanyak apa? Kalau pakai metode pertama 2019 242, am I reading this correctly? 242 billion 242 billion supposedly lost in Anwar's 2019 says that when his wife, we respect these people obviously, I'm not trying to make fun, ya. Waktu Datin Sri Wan Azizah menjadi timbalan Perdana Menteri, ada ketirisan sebanyak 248 billion. Yeah. That was probably more than the budget then. Or very close to very close to the budget amount. Dan saya sebutkan tadi, emolument tu bukan ketirisan, bayar gaji. Ya. So nampak sangatlah metod ni tak betul. Kemudian ada metod kedua, sama juga, cuma peratusan dia berbeza, diambil. Tapi public, sekejap mungkin can we include this link in the show notes? Sure, we can. We should. Yeah, so that people can look at this. Sebab dalam show notes, dalam YouTube tu kita kena, so orang boleh rujuk kepada ni. Publicly available data point 3 tahun saja. Yes. Sebab lainlah kalau ada publicly available data point yang menunjukkan bukti yang benda ni ketirisan. Daripada 97 sampai 2022. Tapi dia 3 sahaja. And even that is estimate. Satu pun daripada Transparency International Malaysia, they're not auditors. It's just the centre could have come up with a guesstimate. It's a guesstimate. It's round numbers. It's perfect round number. Publicly available data point keluar sekejap. Kita pun cakap 5%, 10%. Keluar sekejap. Kemudian tak kejap, cerita ni tak habis lagi. Sebab kalau ikut yang first methodology ni baru 2.2 trilion. Kalau ikut first methodology 2.2 trilion. So dia pakai metodologi yang lain. Dia pakai, I don't know if I'm pronouncing this right, Rash Derived Corruption Measure. Bukan Rashford. Bukan Rashford. Okay, Rash Derived. Tapi basically sama method dia. Dia ambil KDNK, dia letak persen, dia kata okay, 10% daripada KDNK ni hilang sebab rasuah. So dia kira setiap tahun 10%, jatuh sikit 9%. Sampailah satu angka 2.174 trilion. So campur dua-dua ni lah. Dia campur dua metod berbeza jadi 4.5. Metod tu sendiri pun dah salah. Kemudian you bagi dua metod yang different, maknanya dia mutually exclusive. Dia bukan you boleh tambah. Dia dua calculation yang berbeza-beza untuk menunjukkan ketirisan, tapi dua-dua calculation dia campur dua-dua ni, dia dapat angka yang besar. Itu lebih kurang macam tu lah explanation dia. Okay. Right. Cerita dia ialah dua-dua method ni pun tak betul bagi saya. Is too simple, and then you cannot add both of them and become 4.5. Sekali lagi nak sebut sebab benda ni akan jadi hangat. Saya tahu benda ni akan hangat, seolah-olah Syariel dengan KJ memperjuangkan ketirisan atau memperkecilkan. No, kita tak memperkecilkan, tetapi bila Perdana Menteri keluarkan kenyataan, it's serious. And maybe I don't blame PM on this. Mungkin ada orang yang bagi dia nota tersebut dalam keadaan dia sibuk pergi seluruh pelusuk tanah air untuk hadir majlis Raya Aidilfitri. Dia tak sempat nak tengok metodologi. I can understand this. He didn't have time to go and look. It doesn't make sense. This is 80% of the budget, whatever it is. Dia ambil angka yang dia campur dua-dua, dia pun saja sebut aja. It's not good because dia memberi gambaran yang silap, menggunakan metodologi yang silap, dan akhirnya akan dipertikaikan. Dan I don't know, maybe I'll be a bit harsher. I cannot blame PM the person, tapi what dia punya office? I mean, kalau bagi talking point pada dia, patut kena baca lah mana 4.5 trillion. Just reading the headline 4.5 trillion daripada MA Research pun patutnya dah terus klik dah. This sounds a bit high. Then patut kita check how did he get to that. And then I think within 5 minutes you will realise this is not something he can use. So ini adalah satu perkara yang by all means buatlah siasatan. By all means perangi rasuah, buat siasatan, tengok apa ketirisan, tapi kena jaga credibility statement Perdana Menteri dan gunakan angka yang munasabah. Dan metodologi yang munasabah. I mean, Rais is a friend, if you're listening, no offense to you. I mean, you did the research obviously, which we had issues with, but the critique was more kenapa metodologi itu telah pun diguna bulat-bulat dan tidak dibuat apa-apa penyelidikan yang lebih lanjut lagi. Okay. That's it. So it's a short episode. Maybe we end with a bit of Q&A.
Yeah, Q&A. So what's interesting? This is interesting. Daripada Mat Arza. Jika Syahril boleh pilih kementerian mana untuk diterajui, which ministry would you choose? Episode lepas kita dah cakap dah pasal hal lantikan. Assuming one day you actually win and you know. Nice. Sorry. nice. Okay, I'm sure one day you'll win. Sure. We'll see. Okay. Don't know if my career is over, right? Yeah. Okay. The first ministry lah kot, rather than the ultimate ministry, right? The first ministry I think to cut my teeth kalau saya adalah privilege dan peluang untuk berkhidmat, probably something around green energy. Probably the NRECC is something I will be excited about. I thought you were supporting and Nick Nazmi. Now you want his job. No, man. by Crazy. that time he'll be promoted. Dalam satu episode you lalang. Tadi you duk promote dia gila-gila. Lepas tu now you are promoting yourself to become the minister. Because afterwards he will be promoted. Okay. Jaga. Yeah. Okay. I'll do another. Oh no, sorry. Do you want to say anything or? Actually, question ni tak. It's soalan ni menarik sebab dia tanya dua-dua lah. You know, which ministry would you? You know, selepas saya selesai dengan Kementerian Belia dan Sukan, ada satu kementerian yang saya nak pergi. It's cliched lah, tetapi saya nak pergi ke Kementerian Pendidikan. Sebab itu dianggap sebagai kementerian di mana you really have a big impact and kementerian yang paling besar lah dalam kerajaan dari segi bajet dan sebagainya, dan setiap keluarga mesti ada anak yang ataupun mesti ada ahli keluarga yang ada di sekolah. Yeah. So your impact will be high. But I personally think selepas saya dihantar ke KKM, agak susah untuk seorang politician dihantar ke dua-dua because it takes a lot out of you, both ministries. Right. You know, because both are big ministries, kementerian yang ada kaitan dengan nyawa dan juga ada kaitan dengan masa depan anak. So maybe I wouldn't immediately go to KPM if I had the choice or kalau ada peluang. Dan saya telah serve di Technical Ministry, Science, Technology, Social Ministry, Youth and Sports. Saya telah serve di Kesihatan. I think it's time that I would like to, you know, if I ever go back into politics, have a turn at an economic ministry. Okay. Yeah. And probably Treasury. Yeah. I'll do that once you go up as well. Okay. Dream is free. Yes. Soalan oleh Wan Muhammad kot, WNMHD. Yeah. Adakah kamu berdua mempercayai 100% antara satu sama lain dalam dunia politik? No hard feelings. I'm asking for you answer lah. You trust me 100%. You know, selalu disebut dalam politik ini pepatah yang selalu disebut, saya tak pasti pepatah ni daripada bahasa mana, di puncak sebuah gunung hanya ada ruang untuk satu singa. Dan kita semua tahulah parable ini, Mahathir dan Anwar. Anwar dengan Zahid tak adalah, because one guy clearly doesn't even consider himself to be a lion. He considers himself to be a hyena that's supporting the lion, right? So I think with you, I think, you know, you are a potential challenger. Mufasa. Scar. Scar, sorry. Yeah. So I you know, mungkin, you know, if we continue, I have to. You're going to kill me off at some point. No, not kill you off, but you know, I mean, I have to do something. Okay. Oh, definitely not give you treasury. I see. That's what itu yang Mahathir buat. He gave Anwar treasury. Yeah. You know, so saya, kita berdua terlalu muda masa tu kan, tapi kita dengar cerita-cerita daripada veteran-veteran, daripada otai-otai semua. The moment, of course, Anwar became MOF first. In 1992, dia dilantik sebagai Menteri Kewangan. Selepas dia menjadi Menteri Pendidikan. 94, but because dia jadi Menteri Kewangan, dia dah dapat kekuatan untuk challenge Cik Ghaffar in 94. Deputy President UMNO. Then subsequently he became Deputy Prime Minister. So that was the start lah of when
or when those were yang keliling Tun Mahathir ni macam Sanusi Junid, arwah Tan Sri Megat Junid, semua rasa bahawa wow, this guy is a bit of an upstart lah, and he had the means to do so sebagai Menteri Kewangan. Bukan kita kata PMX patronage or corruption or whatever, but that influence of being Menteri Kewangan was of course extremely strong. Yeah, so Okay. Watch out. Okay. Alright. Ini soalan yang menarik. Dan soalan ni dituju kepada saya, tapi mungkin kita berdua boleh jawab soalan ini. KJ ada hasrat untuk sambung belajar sementara, keluar sekejap. Mungkin, do you have any plans to learn? I have dreams, aspirations untuk sambung, but kadang-kadang life gets in the way. But yes, kalau circumstances are right, then yes, definitely I wanna study some more. I saw this executive education at Oxford University yang saya rasa mungkin cara minat untuk pergi. Dia sebulan saja. Okay. How to be a good deputy. Nice one. I feel like you teed that up. You teed the two questions up. I had no idea. Ini soalan daripada saya masa COVID itu, saya dah ambil executive education. Saya ambil online course yang melibatkan behavioral science. So nak sambung, nak pergi ke luar negara ni agak susah sikit lah, because komitmen keluarga, anak-anak dan sebagainya. So buat masa ni mungkin kalau online course, I quite enjoyed it, and I think quite effective online course. Similar. We'll find ways. Tengoklah keadaan kita, keadaan kehidupan kita macam mana. Okay. So marry the contrary. Ada tanya soalan, dan ini kita nak kupas sikit lah sebab ada banyak reaksi. Okay. Kenapa PMX seronok sambut Coldplay ke Malaysia? Ada memberi kebaikan kepada Malaysia, Coldplay ni? So kita nak ulas sikit lah tentang Coldplay ni. KJ pernah tengok Coldplay belum? Sorry? Pernah tengok Coldplay lah? No, so I want to go. Saya nak pergi. Okay, I've been actually. Is it good? I don't like it. Why? You're not a Coldplay fan. I obviously was at the time. But why didn't you like it? The live show is not so good lah. Really? Itu saya punya pandangan. Minta maaf pada peminat Coldplay, but I've seen them live once, and I didn't feel like I wanted to go again. Where did you see it? I saw them in the UK. UK? Masa saya belajar. So I like their first two albums lah, Parachutes dengan Rush of Blood. Yang lain lepas tu dah jadi commercial sangat. Anyway, sorry. Music elitism is one thing I don't mind. Obviously soalan ni sebab PM dia buat video kan. So I know PM pun nak ride on the popularity lah. It's okay. Sebab benda ni big thing lah. Kita di Malaysia ni agak ketagihan konsert. Sebab sebahagian besar daripada band-band besar ni dia akan saya pergi ke... Saya pun terpaksa pergi Singapura tengok Arctic Monkeys, pergi Jepun tengok Dylan. Kat Malaysia tak datang. So kadang-kadang selalu dia akan bypass Malaysia, tapi tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita yang bagus yang mana Coldplay akan datang bulan November. Saya nak pergi sebab saya tak pernah, macam Saudara Syariel, saya tak adalah T20 sangat, saya tak pernah tengok Coldplay. Saya tunggu Coldplay datang ke sini. But anyway. saya bekerja part time untuk dapat. So anyway, adakah memberi kebaikan kepada Malaysia? Yes, of course. It's a big event. Dan kalau Coldplay, ni dengar macam ni, kalau Coldplay tak main di negara jiran kita, orang daripada negara tersebut akan datang sini. Betul? Macam kita pergi ni. Macam kita pergi Singapura. Macam kita pergi Singapura. Jadi silap-silap kalau buka pada berapa hari bulan? 16 hari bulan. 16-17 hari bulan tiket ni. Kalau dah sold out dalam tak sampai 5 minit, saya rasa mungkin dia akan tambah satu lagi malam. One more show. Maybe. Dan kita akan dapat business. That's what we need. Kita perlu excitement. Dan saya nak, alang-alang kita dah cakap pasal Coldplay ni, nak cakap sikit lah. You know, I mean, can we stop it lah? Saya pun ada kawan-kawan dalam PAS, tapi kita berhentilah benda ni semua. Konsert tak boleh, apa benda tak boleh, batalkan konsert. Kalau tak nak pergi Coldplay, jangan pergi. That's all. Siapa yang cakap tu? Ngakomeng cakap benda serupa. Ngakomeng cakap benda serupa. No, Ngakomeng dia criticize PAS. With the same. Tapi best thing about Ngakomeng is dia kata, kalau Coldplay nak datang, datanglah. Kalau BTS nak datang, datanglah. Kalau Taylor Swift nak datang, datanglah. Dia cakap Taylor Swift. Ngakomeng kalau Taylor Swift. Dia ingat Taylor Swift ni kereta ke manual shift?
Taylor Swift, brother. Baik, ya, saya pun setujulah. Ini antara benda yang kalau boleh pas, kita harap tak lagi lah dengan perkara. Tapi mungkin ideologi politik mereka begitu, dan memang saya rasa very conservative. Bukan semua. Saya rasa bukan semua. Dan ada yang point out juga KJ, waktu zaman PAS ada dalam kerajaan pun ada konsert-konsert yang berlaku. Time tu dia tak bunyi pula. Jadi ini satu lagi contoh di mana mudah mengkritik PAS apabila beberapa serangan mereka tak melekat. Okay, last question. What book did you, ni daripada F. Haikal, what book did you read that had a great impact on your life aside from the Holy Quran, of course? KJ? Yeah, so I've been consistent about this daripada dulu lagi soalan ni ditanya. Apart from the Quran, I'm glad there was the proviso there. Otherwise, we would have to say that. Not have to say that, but we will say that anyway. But buku yang paling ada kesan kepada kehidupan saya adalah The Heart of Darkness by Joseph Conrad. Of course, the depravity of imperialism, subjugation, but also the depths of depravity of human beings themselves, and you know, the scene where Mr. Kurtz, he died. You know, after all that subjugation that he did, he died an empty person, an empty soul. It was really scary. And of course, there was a film based on that, Apocalypse Now. Why was it impactful? I mean, I'm sure it was gripping, as it was for me too. But impactful how? You carry that with you today? Yeah. In a sense, about the evils of subjugation, about the futility of life. Nothing so dark. Fairness, futility of life. Yes, and that you have to live a meaningful life. Jangan sampai jadi macam Mr. Kurtz. At the end of the day, you know, you're staring at an empty soul. That was most powerful. Right. Okay. For me, so a bit serious also. Not fiction, but Das Kapital by Karl Marx. Bukan sebab saya nanti orang cakap kita komunis kan, tak. Tetapi it's impactful lah, sebab soalannya impactful. I think my sense of justice, of course, now as I'm older, banyak berpaut dan berpaksikan sebenarnya ajaran agama. But I have to admit, when I was younger, bukan itu yang betul-betul capture my imagination of justice dan membuatkan saya minat pada politik. Adalah buku-buku political philosophy dan teori seperti ini, but especially Marx lah. Dan membuatkan saya fikir tentang capitalism, membuatkan saya fikir tentang justice, tentang apa erti you said subjugation, tapi ini adalah exploitation. Konsep-konsep ini dan kepercayaan politik saya dah evolve daripada itu, tetapi asasnya banyak berkisar tentang apa yang saya baca dalam Capital and the other books lah, Communist Manifesto dan sebagainya sikit. But really I started off quite interested in Marx dan ajaran-ajaran dia dan teori politik dan teori ekonomi dia lah. Since then, obviously a bit more evolved, tapi I still carry that sense of always looking at capitalism cynically and with skepticism. Yeah, that's good. Yeah. That's good. Just the last point, it reminded me why I carried Heart of Darkness as well. I have a bit of a chip on my shoulder when it comes to richer countries, always until now. And that's good to have in a leader. Mahathir had that. And I thought that was one of the good things about him. Yeah, that dia memang tak bagi muka lah kepada negara-negara yang kaya ni, especially the Western countries. So I still call out the hypocrisy. But not just calling out the hypocrisy. Calling out the hypocrisy is easy. You know, you can do that on a Guardian op-ed page. But it's about proving that we are better. Whether it's on the football field, on the rugby field, or in your economy, that's what we want. You know, so I carry that chip on my shoulder. Okay. Yeah, in a good way for the country. Sure. Okay. See you next week. Keluar sekejap.